Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Memandangkan dengan keadaan sekarang ni, kita akan bincangkan dan juga discuss lah. Discuss tu sama kan. Topik yang seterusnya iaitu proses penyelidikan, rangka kerja teoretikal dan juga pembangunan hipotesis. Ada latihan di dalam sesi ini pada penghujung slide. Mungkin anda perlu lihat semua slide ataupun discuss slide secara dengan penuh teliti lah untuk menjawab latihan-latihan tersebut. Agenda hari ini macam biasa, kita akan mulakan dengan pengenalan apakah itu rangka kerja teoretikal, ya, apakah itu pemboleh ubah ataupun variable, ya, cara untuk mereka sesebuah rangka kerja teoretikal dan juga pembangunan hipotesis, ya, dan semua aspek-aspek saintifik yang telah kita discuss keempat-empat ni, apakah implikasinya kepada usahawan dan juga pengguna data. Pada minggu-minggu lepas, kita telah discuss macam mana untuk memilih topik, ya, macam mana untuk mencari literature ataupun bahan bacaan yang akan menggariskan kita punya research, ya. Kita juga telah discuss tinjauan kepustakaan. Ini adalah anda punya individual assignment, ya. Kita juga telah discuss macam mana nak membangunkan pernyataan masalah ataupun persoalan penyelidikan, ya. Kita di sini adalah di dalam stage untuk membangunkan rekaan penyelidikan dan juga untuk menulis kertas kerja. Kertas kerja dekat sini bukanlah kertas kerja yang tebal-tebal lah. Dia lebih kepada pembangunan sesebuah proposal, research proposal lah, iaitu assignment anda yang lebih, ya. Rangka kerja teoretikal, ya, adalah sebuah rangka kerja yang akan mewakili kepercayaan, ya, ataupun anggapan anda mengenai sesuatu fenomena. Sesuatu fenomena ini diterangkan melalui beberapa konsep dan juga pemboleh ubah. Ada banyak fenomena kompleks dekat dunia ni, ya. Untuk konteks anda adalah lebih kepada fenomena perniagaan dan juga fenomena keusahawanan. Kalau kita dah kecilkan skop dekat situ, ada beberapa variable yang terlibat lah, ya. Antaranya variable yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya. Apakah aspek-aspek psikologi yang membuatkan seseorang tu membuat sesuatu keputusan, ya. Apakah aspek-aspek environment ataupun aspek-aspek luaran yang membantu kita membuat keputusan, ya. Fenomena ini, ya, akan juga diterangkan oleh saling kait konsep dan juga pemboleh ubah, ya, iaitu model. Model ini akan adalah sebuah ringkasan kepada sesuatu fenomena, ya. Sebuah rangka kerja teoretikal juga akan menerangkan mengenai mengapa anda merasakan bahawa pemboleh ubah yang telah anda pilih, ya, adalah bersaling kait antara satu sama lain. Ini kita namakan teori lah. Teori ini adalah kita punya apa kita punya anggapan, apa kita punya cadangan. Cadangan kita will left as cadangan sahaja kalau kita tak buktikan melalui data dan eksperimen, ya. Rangka kerja teoretikal juga dikenali sebagai konsep ataupun construct, ya. Sebuah rangka kerja teoretikal adalah penting, ya. Kenapa? Ia akan memberi sebuah panduan kepada sesuatu projek penyelidikan, ya. Ia juga akan membantu penyelidik mencari dan menyusun bahan bacaan iaitu literature. Saya bagi contoh dekat sini, pengiklanan dan juga niat pembelian. Apa kena-mengena, ya. Lebih banyak cadangan anda mungkin, ya. Adakah lagi banyak kita lihat iklan, adakah dia akan meningkatkan kebarangkalian kita untuk membeli,
Ya, jadi dari segi literature kita akan cari literature dalam yang membincangkan tentang periklanan. Kita juga akan membincangkan literature mengenai niat pembelian. Ya, oleh itu komponen kita termasuklah konsep ataupun pemboleh ubah yang terlibat. Pemboleh ubah bukan pemboleh buah. Sebuah konsep konseptual ya mengenai hubungan di antara konsep atau pemboleh ubah tersebut. Ya. Komponen lagi satu adalah penerangan mengenai kenapa hubungan tersebut wujud. Ya, kalau tengok dekat sini, kalau lebih tinggi kekerapan kita melihat iklan, lagi tinggi niat pembelian kita. Jadi dah nampaklah apa hubungan dia, positif ke, negatif ke dan sebagainya. Saya bincangkan dari dua perspektif lah ya. Kalau perspektif kuantitatif, kalau penyelidikan itu berbentuk kuantitatif, kita langkah pertama adalah untuk mengenal pasti dan juga melabel pemboleh ubah. Kita perincikan hubungan di antara pemboleh ubah tersebut ya. Ini adalah stage di mana kita memformulasikan hipotesis ya. Proses ini akan menerangkan bagaimana atau mengapa para penyelidik menjangkakan hubungan tersebut. Beberapa jenis pemboleh ubah lah dalam bentuk sesuatu ayat ya. Contohnya kalau anda punya topik adalah pendidikan dan niat keusahawanan ya, sebab ada banyak kajian mengenai kepentingan pendidikan untuk menjadi usahawan ya. Ini adalah antara basis kenapa program keusahawanan dekat universiti wujud lah. Contoh jenis pendidikan akan menentukan kebarangkalian individu untuk menjadi seorang usahawan ya. Jadi ada dua pemboleh ubah dekat sini. Satu jenis pendidikan, second is kebarangkalian individu untuk menjadi seorang usahawan. Ya, satu lagi contoh, jika anda nak mengkaji hubungan promosi dengan persepsi jenama, ya. Contohnya kalau sesuatu brand tu jenama buat promosi yang besar-besaran, ya, promosi yang semua channel ada lah, ya, semua platform ada, ia akan meningkatkan persepsi pembeli terhadap jenama tersebut. Contohlah itu kalau anda berminat dengan bidang advertising, mungkin ini adalah antara topik yang anda akan buat. Anda boleh tengok kajian kuantitatif dekat sini. Satu fenomena yang kompleks iaitu niat pembelian. Kita dah letak semua item-item ni dalam kotak. We put things into boxes. Ya. Tapi in real life tak adalah sesimpel pengaruh pembelian ibu kepada anak perempuan kan. Jadi rangka kerja yang simple ni adalah aspek-aspek daripada watak-watak yang dalam kajian kita lah. Ibu, anak perempuan, ya. Yang kita cuba cari adalah persamaan gaya pembelian. Biasanya di dalam kajian kualitatif ada banyak garisan tak bersambung. Garisan tidak bersambung ni mewakili mungkin ada pengaruh, mungkin ada tak pengaruh, ya. Okay. Selepas kita dapat findings, selepas kita dapat data, rangka kerja kita akan menjadi lebih kompleks dan lebih teliti, ya. Rangka kerja untuk kajian pengaruh pembelian ibu dengan anak perempuan ni, inilah yang terdapat. Umur ibu kalau lagi dekat dengan umur anak perempuan, ya, biasanya mereka akan ada persamaan gaya hidup. Ya, kalau ada persamaan gaya hidup, maknanya ya, mereka mungkin akan mempunyai gaya pembelian yang lebih kurang sama. Apakah yang akan explain aspek ini adalah pengaruh role model. Role model IBM apa ya? Contoh,
contoh sosial mungkin kepada ibu dan anak, ya. Dia juga akan di-explain oleh pengaruh pengiklanan kepada ibu dan anak. Okay. Also let me know kalau dalam audio ni ada bunyi-bunyi yang lain. Saya buat masa ni petang, mungkin agak bising lah, but you guys have to let me know, so saya boleh buat yang lebih berkualiti. Aspek seterusnya adalah pemboleh ubah, ya. Pemboleh ubah banyak digunakan di dalam kajian kuantitatif. Please remember, we are trying untuk kajian kuantitatif, we try to simplify sesuatu fenomena yang kompleks, ya. Kita fokus kepada beberapa konsep atau beberapa konstruk yang berbeza dari segi nilai, ya. Ada 4 jenis pemboleh ubah utama, ya. Pemboleh ubah bersandar, ya. Pemboleh ubah tidak bersandar, pemboleh ubah moderasi, dan juga pemboleh ubah mediasi. Watak-watak utama dalam kajian kuantitatif adalah pemboleh ubah bersandar dan juga tak bersandar lah, ya. Pemboleh bersandar ataupun dependent variable, untuk slide-slide seterusnya kita akan gunakan abbreviation ni lah, DV. Ini adalah fokus utama penyelidik. Ini yang kita berminat, ya. Sebab objektif utama kita adalah untuk memahami atau menjagakan atau nak menerangkan perubahan dalam pemboleh ubah ini, ya. Mungkin juga ada lebih daripada satu pemboleh ubah di dalam sesebuah penyelidikan. Untuk kajian sains sosial, of course lah, ya. Sebab kehidupan kemanusiaan ni saling berhubung, ya. Tapi jangan nak complicatekan diri kita, ya. Untuk level anda, dependent variable adalah satu. Okey. Seterusnya adalah pemboleh ubah tidak bersandar, ya. Ataupun independent variable, ya. Independent variable akan mempengaruhi DV, pemboleh ubah bersandar tadi, secara positif atau negatif, ya. Di mana variance atau perubahan di dalam DV adalah dipengaruhi oleh perubahan di dalam IV. Kalau ada contoh, kita boleh nampak lagi dengan lebih teliti lah, ya. Hubungan antara independent variable dan juga dependent variable should be covary. Covary ni bermaksud, ya, ya, dua, vary, berbeza. Oleh itu, perbezaan, ya, ataupun perubahan di dalam dependent variable akan menyebabkan perubahan di dalam independent variable adalah disebabkan perubahan di dalam independent variable, ya. Apa-apa pun independent variable dahulu, baru dependent variable, ya. Beberapa assumption dekat sini. Kita tak ada faktor lain yang akan menyebabkan perubahan dalam DV kita, ya. Kita juga memerlukan sebuah teori, bukan teori Maslow ke apa ke lah, ya. Dalam bidang saintifik, teori adalah logical explanation, ya. A logical explanation is needed to explain why IV affects DV. Okay. Contoh, apakah yang mempengaruhi niat pembelian? Salah satu faktor dia adalah iklan lah, ya. Niat pembelian adalah fokus kita, ya. Sebagai usahawan, ya, anda nak consumer membeli produk anda, ya. Oleh itu niat pembelian, nak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian adalah penting. Ini adalah digariskan, this is being informed by theory of planned behavior, ya. Menurut theory of planned behavior ni, ya, attitude, ya, norma,
dan juga behavior. Ya, akan mempengaruhi niat, seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku. Ya. Don't have to go so deep into this theory, tapi untuk memahami sikit teori ni, dia akan membantu kita memahami perhubungan ni lah. Jadi ada faktor yang akan mempengaruhi niat kita. Kalau kita dah niat nak membeli, it is likely that we buy. Ya. Oleh itu iklan adalah independent variable, ya, dan niat pembelian adalah dependent variable. Contoh lain, ini dalam bidang HR, ya. Kalau kita nak mencadangkan bahawa ganjaran, ya, akan dijangkakan oleh usaha. Contohlah, kalau kita berusaha lagi banyak, kita akan dapat ganjaran yang lebih tinggi. Kalau kita datang kerja tiap-tiap hari, kita akan dapat gaji yang lebih tinggi, contohnya. Ya, this is how the variables will look like. Ganjaran dipengaruhi oleh usaha. Oleh itu ganjaran adalah dependent variable, ya. Usaha adalah independent variable. Baiklah. Untuk penyelidikan kualitatif, kita tak mengkaji pemboleh ubah, namun kita mengkaji konsep. Ya. Contoh dekat sini adalah kalau kita cuba nak memahami kesan dari imej usahawan kepada persepsi pengguna terhadap sesuatu jenama. Ya, kalau anda lihat sekarang ni, kita kadang-kadang lebih melihat usahawan, founder, ya, daripada produk yang dijual. Oleh itu kita selalulah nampak dia punya social media presence, ya, kadang-kadang minum kopi tepi swimming pool, nak tunjukkan yang beliau dah berjaya. Ya, kalau sebagai pengguna secara psychologically kita akan rasa, oh, kalau dia dah berjaya, maknanya produk dia mungkin kita boleh percaya. Contohlah, dekat sini konsep yang kita cuba nak fahami adalah image dan juga persepsi jenama. Ya, seperti biasa untuk kajian kualitatif, kita selalu bermula dengan model yang simple, sebab kita akan komplekskan model tu bila kita dah dapat findings kita. Katakanlah kita nak kaji kesan imej usahawan terhadap persepsi jenama, apa yang kita nak tahu adalah aspek-aspek penting yang mempengaruhi hubungan ini. Ada banyaklah, ya, dari segi kepercayaan, ya, dari segi kesan psikologi kepada pengguna dan sebagainya. Okay, untuk kajian kuantitatif, ya, aspek yang penting adalah moderator. Sebuah perhubungan daripada independent dan juga dependent variable akan selalu dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain. Ya, dekat sini kita panggil pemboleh ubah moderasi. Ataupun moderating variable. Untuk perbincangan seterusnya, kita bahasakan moderating variable ni sebagai MV. Ya, Malaysia moderating variable. Moderating variable biasanya bersifat kualitatif, ya, iaitu character based. Dia boleh jadi jantina, boleh jadi bangsa, ataupun dalam bentuk kuantitatif, ya, contohnya gaji ataupun jualan dan sebagainya. MV ni dia akan mempengaruhi arah ataupun akan mempengaruhi kekuatan hubungan sesuatu IV dan juga DV. Contoh kita adalah tajuk HR tadi. Apakah kesan hubungan usaha dan ganjaran? Ya, boleh, macam anda sebagai student pun boleh tengoklah, ada kawan yang tiap-tiap hari pergi kelas, tak pernah tinggal, ya, belajar pun memang belajar kuat.
Ya, memang kita nampak usaha dia, ya. Tapi kalau ganjaran untuk student dalam bentuk biasa pencapaian lah, ya. Tapi pencapaian dia biasa saja. Tapi ada juga kawan yang dah lah tak selalu datang kuliah, tak pernah tengok dia belajar, ya. Tapi ganjaran dia tinggi, pencapaian dia tinggi. Okey, itu adalah dipengaruhi oleh MV, moderating variable. Ya, contoh dekat sini saya bagi tadi, pekerja yang banyak berusaha tinggi akan mendapat ganjaran yang tinggi. Tapi tak semua pekerja yang berusaha tinggi akan mendapat ganjaran yang tinggi. Ya, kalau penyelidik boleh tengok betul-betul, individu yang berusaha lebih kurang sama, pergi kerja, bilangan pergi kerja tu sama, ya, tapi ganjaran yang mereka dapat berbeza. Apa yang membezakan? Kalau tengok balik kualiti ataupun karakter perbezaan tu, dia nampak ada individu berprestasi rendah, hubungannya masihlah positif, ya, tapi bawah sikit individu berprestasi tinggi, dia punya hubungan lagi tajam. Jadi kat sini apakah MV ataupun moderating variable kita? Moderating variable anda adalah prestasi, ya. Usaha mempengaruhi ganjaran, ya, tetapi bergantung kepada prestasi individu tersebut. Boleh, ya? Ya, bagi hubungan IV dan DV dekat sini. Lelaki, perempuan, apakah kategori mereka? Jantina. Oleh itu, iklan mempengaruhi niat pembelian, tetapi hubungan ini bergantung kepada jantina consumer. Okay. Kadang-kadang don't be confused. Kadang-kadang jantina mempengaruhi niat pembelian. Mana ada? Yang seterusnya adalah pemboleh ubah mediasi. Sebab dua-dua M kan, mediasi and moderating ni, ya. Mediasi ni kita panggil intervening variable, INTV. Intervening ni bermaksud dia akan bukan mengacau, tapi dia akan muncul pada masa IV mula mempunyai kesan kepada DV. Sebuah INTV dia akan membantu penyelidik membentuk sebuah model proses. Dia juga akan membantu penyelidik menerangkan hubungan kausal hubungan penyebab dan apa yang menyebabkan sesuatu aspek tu berlaku. Okey, tadi usaha dulu baru kita dapat ganjaran. Berikut adalah IV. Biasa INTV dekat sini lah, ya, ataupun kadang-kadang INTV dengan MV ni orang boleh bertukar-tukar jugalah. Dia based on kita punya explanation, ya. Yang lebih jelas adalah topik niat pembelian tadi. Niat pembelian tadi, pemboleh ubah tidak bersandar kita tadi iklan kan, ya. Iklan, ya, akan mempengaruhi niat pembelian bergantung kepada jantina. Tapi niat pembelian ni akan bergantung juga kepada kemampuan. Okey, macam mana nak bezakan pemboleh ubah mediasi dengan moderasi ni? Jantina ni kita memang dah sedia ada, ya. Lelaki, perempuan, ya. Aspek-aspek pemboleh ubah moderasi ni lah biasanya kita dah ada.
umur dan sebagainya. Tapi kemampuan ni memang within the context of pembelian, kita akan bincangkan kemampuan. Ya, kemampuan akan beri impact. Ya, laki, perempuan dan sebagainya lain lah, ya, tak dalam konteks ni. Kalau kita buang ni, kemampuan ni masih lagi penting. Ya. Okay, bila kita dah decide sebuah rangka kerja teoretikal, ya, kita decide on kita punya hypothesis. Ya, kenapa kena ada hypothesis? Ingat tadi kita ada teori yang kita cuba nak usulkan, kita nak cadangkan. Ya, hypothesis ni again dia lebih kepada quantitative research. Dia untuk menguji perhubungan yang kita jangkakan. Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang kita boleh uji. Ya, kalau anda ingat balik logik deduktif dan induktif, this is where it comes to play. Hipotesis yang baik, ya, dia berdasarkan sesebuah skop yang realistik. Ia juga boleh diuji. Hipotesis yang baik juga adalah hipotesis yang lebih baik ni lebih vague, but it's better dan lebih tepat daripada hipotesis kajian sebelum ini. Ya, hipotesis boleh jadi berarah, dia boleh jadi juga tak berarah. Okey, apa maksudnya tu? Okey, format bagi hipotesis ada beberapa format. Format pertama adalah if then, jika maka. Ni logik baliklah, logik deduktif induktif tadi. If young workers have more commitment, then they will not job hop. Job hop ni lompat kerja kan, ya. Okay. If, kalau, then, maka. Ya, ini logik yang menentukan sesebuah keputusan. Boleh bayangkanlah dalam bentuk graf macam mana rupa grafnya. Format juga boleh jadi berarah. Ya, kita pergi juga beberapa contoh. Lebih konteks yang sama. The more commitment yang workers have, the probability of job hop to job hop is less. Okay. Apa direction dekat sini? Positif. It can also be non-directional, tak ada arah. There is a relationship between commitment of young workers and job hopping. Okay. Ini nak menentukan hubungan sajalah. Satu lagi contoh, periklanan dan tahap kesedaran. Ya, lebih tinggi amount wang yang dibelanjakan untuk pengiklanan, lebih tinggi tahap kesedaran pengguna terhadap produk. Boleh nampak this amount belanja naik, ya. X is positive, Y also positive. Non-directional. Ada hubungan antara amount wang yang dibelanjakan terhadap periklanan dan juga tahap kesedaran pengguna terhadap produk. Okay. Apa beza directional dengan non-directional dekat sini? Directional ni adalah lebih banyak something, lebih banyak something atau lebih kurang something. Yang ni ada hubungan di antara X and Y. Ya. So it depends kepada tajuk-tajuk penyelidik lah. Kemudian kita tentukan hipotesis null dan juga hipotesis alternatif kita. Ya, mengikut prinsip hypothetico-deductive method. Ya. A long word, tapi always in my class saya cakap semua term yang canggih-canggih ni ada clue dia. Hipotesis ada deduktif. Ya, ada teori, ada keputusan. Okey. Oleh itu, melalui prinsip ni, sebuah hipotesis yang bagus adalah hipotesis yang ada hipotesis yang kita boleh bangkang. Ya. Apa maksud kat sini? Kalau kita nak buktikan satu hipotesis, kita kena ada satu lagi hipotesis yang kita akan bangkang. Ya. Hipotesis yang kita akan bangkang adalah hipotesis yang kita akan reject. Sebab kita nak support hipotesis alternatif kita.
Ya, hipotesis yang kita bangkang biasanya nama dia null hypothesis, HO. O tu zero, zero adalah null. Ya, alternative hypothesis HA. Kita tolak HO sebab kita nak terima HA. Ya, ini lebih mengukuhkan kita punya teori lah. Contoh tadi, if we want to say young workers are less committed than older workers, maka HO kita, ya, young workers Y sama dengan the commitment of young workers sama dengan commitment of older workers. Ini yang kita nak bangkang lah, sebab kita nak cakap young workers ni less committed than older workers. Ya, kita punya hipotesis alternatif adalah, ni hipotesis yang kita harap akan menjadi nyata. Komitmen young workers kurang daripada komitmen older workers. Ya, satu lagi format, HO equals Y tolak young, commitment of young, commitment of old is zero. Memanglah, ya, kalau kita nak cakap benda tu sama kan, maka komitmen tu sama. Tapi HA, kalau commitment of older workers is bigger than commitment of younger workers. Okay. Contohnya, commitment and the likeliness to job hop has a negative relationship. Kalau itulah kita punya hipotesis, HO kita, ya, P zero kemungkinan untuk job hop. Ya, jadi kita punya alternatif hipotesis yang kita nak pilih, P adalah kurang pada kosong. Kurang pada kosong adalah negatif lah. Sama macam tadi, lebih tinggi amount wang yang dibelanjakan untuk pengiklanan, lebih tinggi tahap kesedaran pengguna terhadap produk. Oleh itu, HO, P, ya, P ialah tahap kesedaran pengguna, kosong. Itu ialah hipotesis null yang kita nak bangkang. Ya, hipotesis alternatif kita, P lebih besar pada kosong. Kenapa kurang pada kosong lebih pada kosong ni? Kita nak tentukan hubungan negatif atau positif. Oleh itu, di dalam sebuah pengujian hipotesis, ya, kita berikan hipotesis null, kita juga berikan hipotesis alternatif. Kita juga pilih ujian statistik yang betul, ya. Kita tentukan tahap signifikan kita, ya. Tahap signifikan ini kita akan discuss in the next few weeks, tapi dia lebih kepada kualiti dapatan kita. Kemudian kita lihat output. Apakah implikasi kepada praktis, ya? Apabila kita dah define sesuatu permasalahan, ya, penting untuk kita mengenal pasti variable-variable yang terlibat, ya. Sebab kita dah simplifykan sesuatu masalah untuk kajian kuantitatif. Kalau kajian kualitatif, kita cuba membesarkan sesuatu masalah, sebab sesuatu masalah yang dalam kualitatif ni biasanya masalah yang kita kurang faham lah, ya. Ya. Oleh itu, the knowledge of how and why is also important. Implikasi dekat sini ialah untuk memahami hubungan antara konsep dan juga variable. Okay, untuk latihan anda, mamak dengan Chinese restaurant, ya, sebab biasanya kalau pengguna Chinese restaurant ni dia ada favourite dia sendiri, macam kita punya restoran mamak lah. Speaker of, it's very difficult to go mamak these days, ya. Untuk 1-2 minggu ni kena kurangkanlah aktiviti-aktiviti mamak anda, ya. Okey, jadi till then saya tunggu jawapan-jawapan anda. Jawab sebelum Jumaat ni pada pukul 5 petang, ya. Okay, till then kalau ada apa-apa persoalan, ya, ni first time saya menggunakan this type of method of teaching. Please let me know what do you prefer also, ya. Saya pun nak
kita ada banyak limitation sekarang ni, tapi saya pun nak anda dapat benefit lah daripada semua ni, ya. Till then, kita akan jumpa pada minggu hadapan. Bergantunglah kepada plan-plan UKM. Kalau tak ada physical class, mungkin kita akan menggunakan method yang sama, ya. Again, I will need your input also. Mungkin you all lagi berminat interaktif, I don't know, Facebook live ke, Instagram live ke, ya. If you prefer to see my face, I don't know, please let me know. Kalau tak, ini adalah method yang saya akan gunakan, ya. Till then, please stay safe, ya. Dan berjaga-jaga semua. Jangan lupa jawab soalan. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Boleh fikirkan